Personality Zone Ulat Buku. Radio Malaysia, KLFM. KLFM. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda semua pendengar KLFM dan warga kota. Sampai ketikanya seperti yang telah pun Yat war-warkan kepada anda, kita dalam rancangan baru iaitu Personality Zone Ulat Buku yang ke udara minggu terakhir setiap bulan, setiap hari Selasa, sebulan sekali muncul. Di samping anda selalu dengar rancangan Zone Ulat Buku mingguan itu, dan ini istimewa kita bawakan kerana yang menariknya menerusi rancangan ini kami bawakan kepada anda semestinya penulis-penulis buku tanah air tampil ke konti KLFM untuk kita sama-sama kongsikan buku-buku menarik yang mereka hasilkan dan kita nak dengar suara mereka sendiri. Jadi sekarang ni dah pun berada di konti KLFM. Saya nak ucapkan Assalamualaikum kepada Encik Zamri Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Encik Zamri sampai akhirnya konti ke KLFM ini. Jadi tahniahlah kerana menjadi personality pertama yang kami jemput ke konti KLFM untuk menjayakan sebuah slot yang baru ini. Jadi semestinya juga saudara Zamri juga merupakan salah seorang penulis yang cukup aktif di tanah air dan juga banyak menghasilkan buku-buku di Malaysia ni lah. Dan dengan kata kat luar negara pun ada jadi nak berkenalan sendiri ni dengan Encik Zamri kepada warga kota kita. Silakan Encik Zamri. Baik, terima kasih Cik Puan Yat, dan selamat sejahtera dan selamat tengah hari serta Assalamualaikum kepada semua warga kota Kuala Lumpur yang sedang mengikuti rancangan ini. Dan terima kasih kepada pihak radio atas jemputan yang saya kira satu jemputan yang sukar ditolak. Kerana kita hendak mempromosikan agenda ilmu kepada masyarakat. Ya, betul. Bagaimana menukarkan pengalaman mereka menjadi buku yang dibaca ramai. Ya. Dan menjawab persoalan tadi, siapa Zamri Muhammad sebenarnya? Zamri ni? Sebenarnya saya merupakan seorang penulis sepenuh masa yang menerbitkan buku di beberapa buah penerbitan, khususnya di bawah PTS Media Group. Dan saya bermula sebagai seorang penulis sebenarnya secara kebetulan. Apabila seorang rakan saya menghantar satu pesanan ringkas mengatakan bahawa ada satu bengkel penulisan, tidak ada risiko. Jadi dari detik itulah, sekitar tahun 2005, saya menghadiri sebuah bengkel penulisan yang dikendalikan oleh PTS. Dan di situ titik tolak bermulanya profession saya sebagai seorang penulis. Dalam situasi yang sangat mengejutkan, apabila guru saya Puan Ainun Muhammad membimbing dalam keadaan yang luar biasa. Luar biasa ni maksudnya apa? Selepas jam 5 petang, Puan Ainun berkata kepada para peserta, tinggalkan nombor telefon, tinggalkan 3 judul buku, dan pada hari yang sama, pada jam 10 malam, saya menerima satu SMS menggunakan bahasa Melayu yang dieja penuh. Ditulis begini: saudara, tulis sebuah buku yang berjudul Memahami Bahasa Cinta Lelaki. Yang dikirim oleh Puan Ainun Muhammad. Pada asalnya saya tolak. Saya sangkakan bahawa mungkin Puan Ainun hantar kepada semua peserta bengkel pada hari itu. Itu berlaku pada hari yang sama ketika bengkel. Esoknya pada jam 5 pagi, saya menerima satu lagi SMS daripada nombor yang sama, daripada pengirim yang sama: saudara, bangun, siapkan buku. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Hari yang sama, jam 10 malam, saudara, jangan tidur, siapkan buku. Jadi saya mengalami satu pengalaman yang sungguh traumatik. Itu berapa tahun yang lalu tu Itu ketika usia saya 24 tahun. Tahun 2005. Tetapi berkat daripada bimbingan yang sangat luar biasa pada saya daripada sukarela menjadi paksa rela, terhasil 3 buah buku pada tahun itu. Sebelum saya menamatkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa. Dan bermula titik tolak itulah, setiap tahun dengan izin Allah menggunakan kaedah yang diajar, dan kami ajarkan semula kepada alumni kami di laman web kursuspenulisan.com 3 hingga 4 buah buku serentak dalam tempoh setahun menggunakan kaedah Kawakita Jiro Method. Ya, itu dia serba ringkas. Menarik ceritanya.
Tapi pengalaman minat buku adakah ditanam sejak kecil lagi ke Encik Zamri? Bila kita berbicara tentang buku ini, saya kira peranan arwah ayah saya banyak memberi kesan, kerana beliau ni adalah individu yang mana pertama memastikan ada bahan bacaan di rumah, walaupun akhbar harian. Ketika saya kecil dahulu, ayah saya akan melanggan 4 jenis akhbar. 4 akhbar? 4 akhbar setiap hari. Dan lama kelamaan kami terbiasa dengan bahan bacaan yang ringkas dahulu. Dan kadang-kadang dalam sebulan ataupun 2 bulan sekali, ayah saya akan bawa pulang buku-buku yang nipis-nipis sahaja, sebagai asas untuk mendorong anak-anaknya membaca. Ketika itu kalau kita lihat Caukit tahun 1980, awal 90-an, dipenuhi dengan kedai-kedai buku mamak. Itulah dia. Sebenarnya penggalak ataupun pendorong utama ialah ayah, ya? Cik Zamri? Ya, saya. Itulah dia pendorong utama. Jadi sebab itulah kita menggalakkan agar masyarakat kita menanam sikap membaca. Asal orang mana? Orang KL ke? Saya lahir di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kat mana? Kalau di Institut Jantung Negara sekarang, itulah tapak tempat saya dilahirkan. Memang orang anak jati Kuala Lumpur lah, ya. Okey, itulah dia orangnya, Encik Zamri Muhammad, seorang penulis buku yang memang mempunyai pengalaman luas, ya. Okey, selepas ini kita akan terus saja kongsikan 2 buah buku menarik. Dah hadir dekat saya ni. Satu warna biru, satu warna merah, biru merah, Jadi kita akan kongsikan kejap lagi, Encik Zamri, Baik. Kita berhibur seketika dengan lagu ini hanya menerusi KL FM. Personality Zone Ulat Buku. Radio Malaysia. 12.27 minit tengah hari, anda terus mendengar kami di KL FM 97.2 Renta Interaktif Kota. Dan sekarang ini anda sedang mengikuti rancangan Personality Zone Ulat Buku. Dan hari ini penulis yang datang ke konti KL FM iaitu saudara Zamri Muhammad, seorang penulis tanah air yang cukup banyak pengalamannya. Dan 2 buku yang nak dikongsikan hari ini, Cik Zamri. Buku yang pertama? Okey, kita ada 2 buku hari ini, iaitu buku yang pertama berjudul Tip Menjadi Penulis Bestseller. Tips menjadi penulis bestseller. Tulis buku sekali, buat duit berkali-kali. Wah, macam mana tu, ya? Kita akan kongsikan sebentar lagi. Dan buku yang kedua adalah buku Cari Duit Cara Mudah Sebagai Penulis Bebas. Bagaimana menulis di pasaran yang kecil untuk menjana pendapatan yang besar dan konsisten. Jadi mungkin boleh ceritakan yang pertama dululah. Okey, baik. Berkaitan dengan buku Tip Menjadi Penulis Bestseller ini, buku ini merupakan buku yang memberi kaedah kepada para pembaca bagaimana menukarkan pengalaman mereka, bagaimana menukarkan hobi mereka, bagaimana menukarkan kerjaya mereka hari ini, dan juga bagaimana menukarkan apa yang berada di tangan mereka menjadi sebuah buku ataupun menjadi sebuah e-book yang dibaca oleh orang ramai. Pengkhususannya lebih kepada buku non-fiction. Non-fiction, ya. Sebab apa yang kita lihat hari ini, ya, warga kota misalnya, mereka ni bekerja dalam pelbagai sektor. Macam-macam bidang. Sebagai contoh, Cik Puan Yat sendiri sebagai seorang juruhebah. Dan kami ingin tahu benar apa yang berada di sebalik kerjaya sebagai juruhebah ini. Jadi buku Tip Menjadi Penulis Bestseller ini memberi kaedah untuk orang yang sibuk, yang tidak ada masa untuk menulis apa yang mereka ada sebagai bahan bacaan. Kerana apa? Kalau kita lihat di Jepun, ya, di Jepun sudah ada inisiatif yang mana rakyat digalakkan mencatatkan pengalaman hidup mereka. Dan ini dimasukkan dalam kategori penulisan Jibunshi, iaitu penulisan tentang diri mereka sendiri, ditulis oleh diri mereka ketika mereka masih hidup. Jadi tidak mengejutkan, di Jepun kerajaannya sangat mendorong rakyatnya menulis dan menjadikan perpustakaan khas untuk meletakkan karya-karya ini. Kerana pada masa akan datang, inilah yang menjadi rujukan kepada generasi yang akan datang. Jadi sangat rugi sebenarnya apabila kita ada pengalaman yang kita anggap biasa, tetapi sebenarnya ia sangat luar biasa pada pandangan orang lain. Contoh yang paling mudah, salah satu buku yang pernah saya hasilkan dahulu, berjudul 77 Tip Melembutkan Hati Lelaki. 77 tips? Itu dia menarik tu. Buku tu ditulis pada tahun 2007 dan diulang cetak sehingga tahun 2013. Dan buku itu apabila ditanya daripada mana datangnya bahan tersebut,
kerana ketika itu saya masih bujang lagi. Dan saya katakan bahawa buku ini merupakan himpunan petua-petua yang diberikan oleh rakyat Malaysia sendiri yang mengurus kehidupan keluarga dan pasangan mereka lebih daripada 10 tahun. Kalau kita lihat, setiap kali kita hendak mendirikan rumah tangga, kita akan tanya orang yang sudah berumah tangga kan, apa petua, pendekatan, kaedah dan sebagainya, tetapi tidak dibukukan. Jadi inisiatif membukukan pengalaman kita ni adalah satu inisiatif yang sangat mahal tindakannya dan sangat besar kesannya. Itu berkaitan dengan tentang tip menjadi penulis bestseller. Sebab orang sangka bahawa menulis ini adalah satu bakat yang besar. Untuk menulis ini mungkin mengambil masa 2 hingga 3 tahun. Jangan terkejut selepas membaca buku tip menjadi penulis bestseller, ada yang akan menghasilkan buku sama ada dalam tempoh 10 hari, 2 bulan atau paling lama pun 3 bulan. Dengan syarat konsistensi dan disiplin yang diikuti dari bab ke bab. Dan buku ini sebenarnya membongkar semula apa yang saya lakukan sepanjang tahun melibatkan diri dalam dunia penulisan, sehingga menghasilkan sekitar 24 buah buku dan juga 2 buah e-book dalam tempoh 5 tahun dalam bidang penulisan. Dan buku ini telah dijadikan salah satu rujukan wajib kepada mana-mana penulis baru, dan juga dijadikan buku teks dan juga rujukan kepada alumni serta peserta bengkel di laman web www.kursuspenulisan.com. Itu sekadar ringkasannya lah. Ringkasannya. Jadi jangan lupa kalau nak dapatkan bukunya, tajuknya tadi ni Encik Zamri, tips menjadi penulis bestseller. Saya memang fikir ramai di kalangan warga kota ni yang memang lama dah bercita-cita kan nak menulis buku. Jadi dapat maklumat daripada penulis kita sendiri Encik Zamri ni, terbuka lah peluang ataupun ruang untuk menulis buku. Benar. Jadi sebentar lagi kita akan kongsikan satu lagi buku ni Encik Zamri. Ya, saya. Buku berwarna biru ini. Tadi dah disebutkan tajuknya, tapi sekali lagi kita akan kongsikan ya. Nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Amira dari PTS yang sudi juga datang menemani Encik Zamri, penulis yang sudi datang ke Konti KLFM 97.2 Rentak Interaktif Kota. Dan pastinya 2 buku ini juga akan kita beri hadiah kepada warga kota ataupun pendengar KLFM yang mengikuti rancangan ini dari awal lagi jadi tuah siapa kita tak tahu, yang penting anda kena dengar sampailah habis nanti. Okey, jom kita berhibur dengan lagu ini semestinya di KLFM Personality Zone Ulat Buku. Personality Zone Ulat Buku. Tips pertama, tips menanam budaya suka membaca. Cari bahan bacaan yang kita minat. Setiap orang pasti mempunyai minat yang berbeza-beza dalam diri masing-masing. Begitu juga dengan minat membaca. Ada yang suka bahan bacaan berbentuk motivasi, cerita, teknologi, perniagaan dan banyak lagi bahan bacaan yang bermanfaat. Cari bahan bacaan yang berkaitan dengan minat anda itu. Ini kerana jika anda membaca bahan bacaan yang anda minat, anda tidak akan cepat bosan. Tips ini dibawakan untuk anda daripada kami, Zon Ulat Buku di KLFM. Radio Malaysia. 12.37 minit tengah hari, anda terus mengikuti rancangan Personality Zone Ulat Buku untuk yang pertama kalinya semestinya untuk anda. Dan tadi kita dah pun kongsikan bersama dengan penulis yang sudi datang ke Konti KLFM itu Saudara Zamri, tips menjadi penulis bestseller. Jadi Encik Zamri dah dikongsikan tadi. Jangan lupa soalannya berdasarkan apa yang telah pun saya temu bual dengan Encik Zamri. Jadi anda kena telefon Konti 0322825445 untuk memenangi 2 buku menarik. Dan anda juga boleh hantarkan menerusi SMS ke 32728. Siapa yang cepat di layar dapatnya, hanya perlu typekan KLFM, jarakkan Personality Zone Ulat Buku, berikan nama penuh anda dan juga alamat anda dari mana serta nombor telefon dan juga IC, dan terus hantar ke 32728. Jangan lupa talian Konti 0322825445. Okey Cik Zamri, buku yang kedua warna biru ni. Baik, buku yang kedua berjudul Cari Duit Cara Mudah Sebagai Penulis Bebas. Bila sebut tentang cara mudah ini agak kontroversial. Ya ke menulis ni boleh buat duit ke? Sebab ada mitos yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca
2 buah buku setahun. Ya. Hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang baru, sudah bertambah penerbit dari masa ke semasa. Baik penerbit majalah maupun penerbit buku. Dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang tidak lama lagi bulan April ini. Berjam celik bulan 4 nanti Ini antara tradisi di negara kita, menunggu-nunggu Pesta Buku. Bila Pesta Buku je baru nak sibuk-sibuk Ramai. Kalau benar orang Malaysia tidak membaca, dari mana datangnya statistik 1 juta pengunjung? 1 juta pengunjung. 1 juta pengunjung hadir ke Pesta Buku. Dan kalau kita lihat juga kewujudan banyak kedai-kedai buku dan juga platform yang menjual e-book dalam bahasa Melayu. Salah satu contohnya sekarang ini antara yang sedang meningkat naik adalah di bawah downloadilmu.com. Downloadilmu.com ini menarik kerana ini adalah sebuah kedai buku online yang menjual bukan sahaja e-book, menjual audiobook dan juga video yang diterjemah daripada buku. Dan bayangkan hasil karya ini ditulis oleh orang-orang biasa yang menukarkan pengalaman kerja mereka menjadi karya. Jadi persoalannya, kalau tidak ada orang membaca, mengapa ramai yang mahu menulis sekarang? Itu sebab kita ni dimomok-momokkan orang Malaysia tidak membaca. Sedangkan kalau kita lihat statistik jualan-jualan buku-buku terbitan dalam bahasa Melayu meningkat sangat mendadak. Lihat saja di rangkaian kedai buku di Pusat Membeli Belah. Masuk saja di kedai buku, dulu kita lihat banyak buku bahasa Inggeris. Sekarang ini kalau masuk 2-3 langkah, rak-raknya dipenuhi dengan buku-buku dalam bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahawa permintaan itu tinggi. Tetapi yang menjadi situasi kami sekarang adalah kita kekurangan orang-orang bidang yang menulis. Jadi akhir sekali apa yang berlaku, mereka yang berada di luar bidang menjadi wakil untuk menulis tentang topik tersebut. Permintaan ada, tetapi penulisnya tidak ada. Maknanya kita kena melahirkan lebih ramai lagi penulis Itu sebab bila Cik Puan Yat kata tentang pelibatan di luar negara, saya melalui laman web kursuspenulisan.com, kami membimbing komuniti-komuniti yang berbahasa Melayu dan juga komuniti Melayu yang berada di luar negara untuk menukarkan pengalaman mereka di luar negara menjadi buku, menjadi karya yang diterbitkan di Malaysia. Setakat ini kita telah melaksanakan kursus-kursus di Australia, di Singapura dan akan datang di Mesir. Melibatkan para pelajar pelajar-pelajar yang belajar di luar negara. Jadi bila sentuh tentang buku Cari Duit Cara Mudah sebagai penulis bebas ini, buku ini lebih fokus kepada mereka yang ingin menulis secara ringkas, khususnya menulis rencana, sama ada untuk akhbar ataupun majalah. Kerana di sini juga zaman saya bermula dalam dunia penulisan, menulis secara konsisten dalam akhbar dan majalah sebelum terjun ke dunia buku. Sebab bila kita kata buku, sudah terbayang 400 halaman, 200 halaman, rasa macam malas nak baca. Abad keberapa lah akan siap buku saya nanti. Dia sampai kes begitu. Jadi kita hasilkan kejayaan-kejayaan kecil. Mulakan apa di tangan. Jadi tukarkan apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, apa yang kita bau menjadi sebuah karya yang dibaca. Sebagai contoh, ini cerita benar yang berlaku. Ada seorang penulis ini, beliau ni adalah seorang guru di sebuah pusat tuition. Jadi pada setiap petang, hari Selasa dan Khamis, beliau akan menaiki bas pergi ke pejabat di mana beliau mengajar tuition di Gombak. Dan dia kata setiap hari Selasa dan Khamis dia akan bertemu dengan seorang wanita yang baru pulang dari kerja dengan wajah yang sama sahaja. Maksudnya emosi yang dipamerkan adalah mulutnya muncung, dahinya berkerut. Hari Selasa dan Khamis wanita itu akan duduk di satu kerusi dengan muncung di bibir dan juga kerut di dahi. Dan saya kata, apa yang hasilnya melihat wajah yang sama setiap minggu tu? Saya dapat menghasilkan banyak karya. Contoh, hari Selasa saya lihat muncung dan dahi yang berkerut tu, kesan cuaca terhadap emosi manusia. Idea pertama. Minggu hadapan jumpa lagi wanita yang sama. Bagaimana kedamaian rumah tangga memberi kesan pada produktiviti di tempat kerja. Nampak? Apa yang dia lihat sahaja. Isunya adalah melahirkan ideanya dahulu sebelum melahirkan bahan-bahannya.
Cetusan idea, keberanian mengangkat idea itu dalam bentuk karya. Isu penulisan ni isu keberanian. Berani atau tidak kita menulis. Sebagaimana kita menulis dalam status Facebook hari ini, kita puji-puji, kita marah-marah, kita kongsi-kongsi. Boleh tak kita terjemahkan setiap perkataan di dalam Facebook tu menjadi karya yang dibaca ramai. Sekurang-kurangnya adalah pelaburan masa kita dalam Facebook daripada perkataan menjadi pendapatan. Ya, itu dia, menarik sungguh. Jadi kita akan bagi soalan sekarang ni, Encik Zamri Ya, saya bagi soalan yang pertama. Lepas ni ada soalan yang kedua. Jadi kita nak dapatkan pemanggil ataupun pemenang. Okey, soalannya senang saja ya. Kalau anda ikuti dari awal tadi 12-15 minit tengah hari sehinggalah sekarang ini. Okey, soalannya, dari manakah asal penulis buku kita iaitu saudara Zamri Muhammad? Itu soalannya. Dari manakah asal penulis buku kita iaitu saudara Zamri Muhammad? Dan bukan satu je ya, ada 2 soalan ni untuk satu orang. Dan soalan yang kedua, berapakah buah buku yang dihasilkan oleh saudara Zamri Muhammad? Telefon sekarang 0322825445 ataupun hantarkan terus menerusi SMS. Caranya macam yang sebutkan tadi ya, hantar ke 32728. Selepas ni kita akan ambil pemenang terus bersama KLFM. Itu dia Alif Satar dengan lagu Abdul hanya menerusi Zon Ulat Buku. Untuk hari ini kita ada eksklusif personality Zon Ulat Buku. Jadi Encik Zamri, kita nak bersedia untuk ambil pemanggil ataupun pemenang baik. Okey, di talian sekarang ini kita ada Puan Zaitul Ijana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Zaitul dari mana Puan Zaitul? Jalan Pantai Baru. Pantai Baru. Okey, minat membaca ke? Minat. Minat membaca. Ada berapa buah buku dah baca? Terlalu banyak buku. Terlalu banyak buku. Okey, jadi dah dengar tadi soalan saya ulang okey, soalannya, dari mana asal penulis buku kita saudara Zamri Muhammad ni? Okey, dari Kuala Lumpur. Tanya ni betul. Wow, betul tu. Okey, itu baru satu. Yang kedua, soalannya Puan Zaitul berapakah buah buku yang dihasilkan oleh Encik Zamri Muhammad? Macam mana Encik Zamri, ada pilihan jawapan ke? Saya akan bagi 3 pilihan jawapan. Okey, 3 pilihan jawapan. Yang pertama, buku yang telah saya hasilkan. Yang pertama, tidak ada buku sama sekali. Kosong. Itu A. Yang kedua, setengah buku. Setengah buku. Yang ketiga, 24 buah buku. Okey, 24 buah buku. Amboi. Rezekinya. Ni tepukan Encik untuk Puan Zaitul Okey, tahniah. Dan juga kami akan hubungi sekali lagi Puan Zaitul. Okey. Jadi teruskan kesediaan bersama personality Zon Ulat Buku Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Amboi. Mudahnya bagi jawapan ni tapi tak apalah, itu ada, kita nak menggalakkan supaya pendengar kita ni terus setia bersama rancangan ini kan Cik Zamri Okey, dan soalan kedua ada lagi ni. Kita nak bagi 2 orang pemenang ni Cik Zamri Soalan kedua senang je. Jadi jangan lupa bersedia untuk call di konti KLFM 0322825445. Berikan 2 buah buku ataupun 2 buah judul buku yang dikongsikan pada hari ini. Terus dial 0322825445. Seorang lagi pemanggil nak diterima nampak gayanya ada seorang pemanggil dah ni Encik Zamri. Kita ambil terus lah ya. Boleh, silakan. Hello. Assalamualaikum. Salam. Selamat tengah hari. Siapa ni? Ali Mauli pula. Encik Aziz. Encik Aziz dari mana Encik Aziz? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Kat mana Kuala Lumpurnya? Dekat Pantai Dalam. Ramai orang pantai kat sini dengar. Biasalah, cuma tak ada laut je. Ya ke? Okey. Encik Aziz dah dengar tak dari awal tadi? Dah dengar dah, daripada mula dah dengar dah. Ya. Okey, jadi bersedia dengan soalannya. Saya ulang lagi berikan judul buku yang dikongsikan oleh penulis buku kita hari ini. Okey, yang pertama, tips menjadi penulis berkaliber. Okey, sekali lagi. Tips menjadi penulis yang bestseller. Okey, nasib baik. Okey, yang kedua? Yang kedua, cari duit dengan cara mudah sebagai penulis bebas. Okey. Jadi Encik Zamri angguk-angguk tu maknanya betul lah tu. Yang pertama lagi susah rapat kau. Aduh. Okey, Encik Aziz, jangan letak telefon ni ataupun nanti hubungi saya semula
Okey. Okey, tahniah daripada kami di KLFM. Okey, itu dia. Seronok sekali sebab ramai yang cuba. Akhirnya, tapi saya suka sebab dia punya tajuk ni panjang kan? Ya. Jadi ada yang dapat berjaya jugalah. Dan memberi saya idea judul buku yang ketiga. Oh. Tip menjadi penulis berkaliber. Sedap tu tajuk dia. Encik Aziz yang pandai Okey, itu dia, kita dah pun berjaya menerima 2 orang pemenang untuk rancangan Personality Zone Ulat Buku bagi musim yang pertama ini, Encik Zamri. Jadi kita pun diam tak diam, kejap je masa berlalu. Lepas ni berita nasional akan ke udara dari Pusat Berita Radio RTM dan akan ditemani oleh rakan setugas seterusnya. Dan ingin saya dengar jugalah kata-kata nasihatlah daripada Encik Zamri mengenai 2 buah buku ini, bagaimana cara nak dapatkannya. Baik. Dan okay. silakan. Untuk penutup kita hari ini, bagi mereka yang berminat menukarkan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, bakat mereka dan kehidupan mereka menjadi sebuah buku, jangan ada kebimbangan dan jangan mendengar satu skrip ni. Siapa akan baca buku kamu? Perkara pertama adalah mendapatkan mentor yang betul. Yang kedua, dapatkan bahan-bahan bantu yang boleh menggerakkan kita kepada pengkaryaan, penulisan. Jadi untuk mendapatkan buku Cari Duit Cara Mudah Sebagai Penulis Bebas dan juga buku Tip Menjadi Penulis Bestseller, tuan-tuan dan cik puan boleh pergi ke mana-mana rangkaian kedai buku. Kalau tidak ada, pergi ke kaunter, sebutkan nama buku tersebut, terbitan PTS, dan mereka akan pastikan buku-buku itu akan berada di kedai buku. Ataupun type sahaja di Google tajuk buku ini dan boleh dibeli secara buku cetak ataupun e-book, ataupun boleh saja layari www.kursuspenulisan.com untuk melihat lebih lanjut daripada buku ini, bagaimana kita nak gunakan dan daripada mana pula skill-skill tambahan yang kita boleh perolehi. Apa sekalipun, percaya kepada angan-angan kita. Kita tidak mahu nanti pada usia kita 60 tahun kita melihat di luar tingkat dan berkata, alangkah baiknya pada waktu usia saya 20 dahulu saya sudah menulis. Ini beban emosi yang mana apabila berlaku pada waktu itu tidak ada ubatnya lagi. Berat beban emosi sebenarnya. Lagi-lagi kalau sudah usianya 60 tahun ke atas. Jadi mulakan menulis. Seburuk-buruk karya, ia tetap sebuah karya. Benda yang cantik dia bermula daripada benda yang kita tidak nampak hasilnya lagi. Seperti permata, bentuknya tidak nampak sehinggalah ia dicanai menjadi bentuk yang menaikkan nilai dia. Saya yakin dan percaya rakyat Malaysia, warga kota kita ini ada sesuatu yang mahal dalam diri mereka dan kita mahu baca bahan-bahan tersebut. Tulis, tulis dan tulis. Okey, satu prinsip yang Encik Zamri pegang sehingga menjadi seorang penulis yang berjaya ni. Mulakan apa di tangan. Mulakan apa di tangan. Itu dia kata-kata azimat yang cukup menarik Jadi pesanan sekali lagi daripada Encik Zamri untuk kita mulakan budaya membaca. Saya pasti ramai yang sukar untuk yang paling susah sebenarnya memulakan sesuatu, Encik Zamri. Ya, betul. Dia begini, berada dalam jemaah yang betul lah. Kalau sekarang ni kita beruntunglah, warga kota yang senang mendengar rancangan ini semuanya sebenarnya kaki buku. Mereka tahu di mana mereka berada. Persoalannya bila waktunya mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi bersama dalam kumpulan dan hasilkan kejayaan-kejayaan kecil. Menulis di Facebook, persilakan. Tapi hasilkan dengan menggunakan tulisan bahasa Melayu yang penuh, mempunyai nilai ilmu dan meningkatkan nilai orang lain apabila membacanya. Jangan menjadi satu bahan yang mencederakan emosi orang. Jadi setiap status tu kalau dikumpul, yakin dan percaya, dia akan menjadi sebuah buku sebenarnya. Itu dia kata-kata yang cukup bermakna daripada Encik Zamri. Blog Encik Zamri kalau nak dilawati, okey, boleh melayari www.blogkursuspenulisan.com. Kursuspenulisan.com, di mana setiap tips-tips yang terbaru dan perkembangan terkini akan kami kongsikan di situ. Kalau di Facebook, search sahaja cariannya penulis buku, facebook.com/penulis buku. Itu dia. Nanti kita sama-sama cari Jadi daripada saya, bagi pihak KLFM mengucapkan terima kasih banyak Encik Zamri kerana sudi datang ke konti dan menjadi personality pertama yang menjadi tetamu pertama untuk rancangan ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk personality yang akan datang. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami, Zon Ulat Buku, dan juga personality Zon Ulat Buku di KLFM 97.2 Rentak Interaktif Kota. Dan ini juga bermakna tugasan tamat di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari esok segmen yang Layanan Pelaya, dan rakan tugas akan bersama dengan anda menerusi Nadi Kota KL. Salam satu Malaysia daripada Yat. Selamat menjamu selera, selamat berehat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.